الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk siri yang kelima dalam usaha kita untuk memahami ilmu usul fiqh melalui pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah. Okey, kita akan menyambung pada kata pengarang فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Terjemahannya, dan adapun kalam, فأقل ما يتركب منه الكلام, dan sekurang-kurang kalam iaitu ucapan, dia terbentuk daripada ismani, iaitu dua isim, ataupun awismun wa fi'lun, ataupun isim dan fi'il, ataupun fi'lun wa harf, ataupun ucapan juga terbentuk daripada fi'il dan haraf. Dan yang keempat, awismun wa harf, ataupun ucapan juga terbentuk daripada isim dan haraf. Okay, kita akan lihat satu persatu. Sebelum tu kita akan cuba bagi penjelasan dan penerangan tentang apa itu isim, fi'il dan haraf. Okey. Adapun isim, isim adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa ada hubung kait masa. Contohnya ar-rajulu, an-nisa'u, al-ghulamu, maknanya lelaki, wanita dan kanak-kanak. Maknanya tidak ada hubung kait dengan masa. Lelaki, wanita dan kanak-kanak. Kemudian apa itu fi'il? Fi'il pula adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dengan ada hubung kait masa. Contohnya daraba, yadribu, kataba, yaktubu. Contoh yang pertama adalah daraba yadribu, iaitu telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Maknanya ada makna dan hubung kait masa. Maknanya telah itu maknanya menunjukkan masa yang telah lalu, dan sedang memukul, sedang menulis menunjukkan masa, dan makna penulisan dan bila penulisan itu ditulis ialah ketika itu ataupun sebelum sebelum. Maknanya telah menulis menunjukkan pada waktu yang telah lalu. Penulisan itu telah berlaku pada waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga, fi'il. Fi'il juga adalah kalimah yang tidak menunjukkan dia tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Berbeza dengan fi'il dengan isim. Apa itu sekarang kita nak terangkan haraf. Apa itu haraf? Haraf adalah kalimah yang tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Okey, maknanya haraf dia berbeza dengan fi'il dan isim pada makna. Maknanya isim dan fi'il menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Tetapi haraf dia
akan menunjukkan makna dengan bantuan isim dan fi'il. Maknanya dia tidak boleh wujud dengan bersendiri. Dia perlu ada bantuan dan akan berfungsi dan akan memberi makna jika ada isim dan fi'il. Contohnya min, ila, an, ala. Okay, min daripada, min ila kepada, an daripada, an, ala atas. Maknanya semua perkataan-perkataan itu dia tak dapat berfungsi sendiri dalam satu ayat. Dia perlu ada bahagian kalimah yang perlu ditambah, iaitu isim atau fi'il, supaya ianya memberi makna. Contohnya min Muhammadin ila Zaidin. Min Muhammadin ila Zaidin. Min Muhammadin ila Zaidin. Daripada Muhammad kepada Zaid. Dan begitulah. Itu secara ringkas. Dan kalam ini, pembahagian kalam dibincangkan dalam ilmu nahwu. Kerana perbahasan ilmu nahwu adalah membicarakan tentang kalamul Arabi, al-kalamul Arabi. Maknanya dalam ilmu nahwu dibincangkan percakapan Arab. Dan di sini timbul kenapa dalam ilmu usul fiqh juga dibahaskan juga pembahagian kalam ini, ataupun kenapa kalam juga disentuh dalam ilmu usul fiqh. Ini kerana usuliyun, iaitu ulama usul, ada tambahan kepada perbahasan ataupun perbincangan dalam ilmu nahwu. Maknanya usuliyun ada penambahan yang signifikan, yang mana kerana usul fiqh ni kita nak memahami wahyu, yang mana wahyu itu adalah kalam yang wahyu itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka tidak kita perlu fahami kalam, percakapan ataupun ucapan Arab. Maka itu sebab kenapa dalam ilmu usul fiqh ni juga dibincangkan tentang kalam. Dan usuliyun ataupun ulama usul ada penambahan-penambahan yang tersendiri dalam perbincangan tentang kalam. Kerana dalam nahwu kita nak tahu percakapan yang betul. Kita nak tahu kalam, ucapan yang betul. Tapi dalam usul fiqh kita nak tahu, kita nak memahami percakapan ataupun ucapan ataupun kalam daripada wahyu. Maka ada perbezaan di antara untuk memahami syair-syair Arab ataupun teks-teks Arab dengan nak memahami teks wahyu, iaitu Quran dan Sunnah. Dua-duanya dalam bahasa Arab. Okey, kita kembali kepada matan tadi. Kita dah terangkan apa itu isim, fi'il dan haraf. Okey. Pengarang menyebut ucapan boleh terbentuk daripada dua isim, ismani, iaitu di bawah dua isim ni ada 4 bentuk. Maknanya dua isim ni dia boleh wujud dalam 4 bentuk. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, dalam bentuk mubtada' dan khabar, iaitu dalam bentuk subjek dan predikat. Contohnya Muhammadun sarin, Muhammadun sarin, ataupun Muhammadun katib, Muhammadun katib, ataupun Muhammadun faqih. Okay, makna 3 contoh tadi ialah Muhammadun, Muhammad berjalan, ataupun pelaku bagi berjalan. Sarin tu isim fa'il. Okey. Tapi isim fa'il kat sini dia jadi khabar, iaitu predikat kepada subjek, iaitu Muhammad. Ataupun Muhammadun katib, Muhammadun katib, iaitu Muhammadun adalah penulis, Muhammadun adalah penulis. Ataupun Muhammadun faqih, Muhammadun faqih, iaitu Muhammad adalah seorang yang faqih.
Okey, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, mubtada' dan fa'il sadda masaddal khabar. Okey, mubtada' itu subjek dan fa'il. Fa'il pelaku. Kalau kita nak faham pelaku ni, contoh mudah ni adalah yang tadi dululah. Contohnya sarin. Sarin tu adalah fa'il, pelaku bagi perbuatan berjalan. Sara. Sara yasiru, isim fa'il dia adalah sarin. Okey. Maknanya dalam bentuk yang kedua ni, fa'il telah mengambil tempat khabar. Dia telah menggantikan khabar dalam satu ayat. Maknanya bentuk yang pertama tadi, kalam boleh terbentuk daripada subjek dan predikat. Bentuk yang kedua, kalam juga boleh terbentuk daripada mubtada' dan fa'il. Yang mana fa'il ni akan menggantikan khabar. Contohnya ialah asarin Muhammadun. Asarin Muhammadun. Ataupun afaqihun Muhammadun. Afaqihun Muhammadun. Ataupun akatibun Muhammadun. Akatibun Muhammadun. Okey, contoh yang pertama, asarin Muhammadun. Adakah Muhammad berjalan? Adakah berjalan Muhammad? Asarin Muhammadun. Asarin. Okey, sarin. Sarin dalam ayat ni ataupun dalam ucapan ni, sarin telah menjadi mubtada'. Berjalan tu telah dijadikan subjek. Mana khabarnya? Khabarnya tiada tapi telah digantikan kepada fa'il, iaitu Muhammadun. Muhammadun dalam ayat ni, dalam bentuk ni menjadi fa'il. Fa'il yang menggantikan khabar. Itu fa'il sadda masaddal khabar. Ataupun afaqihun Muhammadun. Faqihkah Muhammad? Faqihkah Muhammad? Adakah Muhammad itu faqih? Ataupun akatibun Muhammadun. Penulis ke Muhammad ni? Adakah, ataupun dalam ayat yang kita susun balik, adakah Muhammad ni seorang penulis? Okey, itu bentuk yang kedua, yang mana bentuk pertama dan bentuk kedua ni kedua-duanya ada dua isim. Okey, kita akan pergi kepada bentuk yang ketiga, mubtada' dan naib fa'il sadda masal khabar. Okay, dalam bentuk yang ketiga, subjek dikekalkan, mubtada' ada, tapi khabar dia telah digantikan dengan naib fa'il. Apa itu naib fa'il? Naib fa'il ni adalah pengganti bagi fa'il. Okey, pengganti kepada fa'il. Contohnya ialah amaktubunil kitabu. Amaktubunil kitabu. Adakah tertulis kitab itu? Amaktubunil kitabu. Okey, dalam bentuk yang ketiga ni, maktub adalah isim maf'ul, tapi dalam ayat ni dia adalah dalam binaan ayat ni dia adalah mubtada'. Maktubun. Kataba menulis, yaktubu kataba fi'il mudhari', yaktubu fi'il madhi. Terbalik. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari'. Uktub, tulislah. Katibun isim fa'il. Isim fa'il ni isim pelakulah. Isim maf'ul bagi perkataan kataba ni adalah maktub. Itu tertulis. Tertulis. Maknanya tertulis tak tahu siapa tulis. Bila tak tahu siapa tulis, maka bila tak tahu siapa fa'il, maka akan digantikan dengan fa'il. Digantikan dengan naib fa'il, iaitu al-kitabu. Amaktubunil kitabu. Okey, maknanya naib fa'il kat sini telah mengambil tempat khabar. Sebagaimana bentuk yang kedua tadi, fa'il telah ambil tempat khabar. Bentuk yang ketiga ni, naib fa'il telah mengambil fungsi khabar. Dia telah menggantikan khabar. Okey, bentuk yang keempat, isim fi'il dan fa'ilnya. Isim fa'il.
isim fi'il. Berbeza dengan isim fa'il, ini ada isim fi'il, ismul fi'li, isim fi'il. Contoh isim fi'il ni contohnya sah. Dia seakan-akan macam fi'il fi'il amar, iaitu perbuatan suruh, seakan-akan. Tapi dia berbeza daripada dia ada beza dengan fi'il amar. Okay, sah kat sini bermakna uskut, iaitu diam, sah. Tapi di mana fa'il dia? Fa'ilnya adalah dhamir, dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Maknanya dia tersembunyi. Fa'il dia tersembunyi, tapi kita takdirkan atau kita kirakan ada juga fa'il kat situ, iaitu anta. Uskut, diamlah. Siapa yang kena diam? Sah maknanya diamlah awak. Awaklah diam, contohnya. Okey, itu bentuk yang keempat. Maka kalam boleh terbentuk dengan dua isim, ada 4 bentuk, telah kita jelaskan 4 bentuk tadi. Kemudian kita pergi kepada kata pengarang awismun wa fi'lun, dan ucapan juga boleh terbentuk daripada isim dan fi'il. Okey, kita lihat isim dan fi'il ada 2 bentuk di bawah dia. Maknanya ada 2 bentuk. Yang pertama, fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya, contohnya sara Muhammadun ataupun kataba Muhammadun. Sara fi'il mudhari', Muhammadun fa'il. Sara fi'il madhi, Muhammadun fi'il, Muhammadun fa'il. Ataupun kataba Muhammadun, kataba fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Berbeza dengan yang tadi, tadi isim, yang ni fi'il. Fi'il dan fa'ilnya ni kira simple je. Ada 2. Sara Muhammadun, kataba Muhammadun. Telah berjalan Muhammad dan telah menulis Muhammad. Dan bentuk yang kedua, fi'il dan naib fa'il. Fi'il dan naib fa'ilnya. Contohnya ukila khubzun. Ukila khubzun, tak tahu siapa makan, tapi khubzun roti, ukila dimakan, telah dimakan roti. Tak tahu siapa yang makan, tapi dia telah dimakan. Ukila khubzun. Khubzun jadi naib fa'il. Sebab kita tak tahu siapa pelaku, maka kita gantikan pelaku tu dengan gantian dia, iaitu naib fa'il. Ukila khubzun. Ataupun contohnya duwinatir risalah, telah ditulis ar-risalah. Risalah telah ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita buat dalam bentuk ayat ni, fi'il dan naib fa'il, maka kita sebut duwinatir risalah, telah ditulis, telah dikarang ar-risalah. Ar-risalah ni merujuk kepada kitab ar-risalah. Ataupun kita buat contoh dalam contoh umum saja, ar-risalah boleh jadi risalah biasa, bukan merujuk kepada alam, ataupun bukannya merujuk kata nama khas kitab ar-risalah, tapi kita kata apa-apa risalah pun boleh jadi. Duwinatir risalah, ar-risalah. Ataupun duwinal kitabu, telah ditulis kitab. Okey. Itu bentuk yang kedua pada ucapan yang boleh terbentuk dengan isim dan fi'il. Ada 2 bentuk, maka itu adalah bentuk yang kedua. Okay, seterusnya kita lihat kata pengarang, iaitu au fi'lun wa harfun, dan ucapan juga boleh terbentuk daripada fi'il dan harf. Fi'il dan harf. Yang ni ada sikit takwilan, kerana ianya dianggap ada perbahasan yang lebih mendalam tentang adakah boleh kalam itu terbentuk fi'il dengan harf. Dan yang keempat tadi, adakah boleh
terbentuk isim dengan harf. Nanti yang keempat. Ini yang ketiga. Tapi ringkasnya adalah sekarang ni kita melihat apa yang disebut malfuz. Apa yang telah disebut iaitu fi'il dan harf. Bagi contoh yang ketiga ni, contohnya adalah ma qama. Dia tidak berdiri. Ma harf, qama fi'il. Maka kalau kita lihat dari segi apa yang disebut, telah disebut huruf dan fi'il. Huruf ma, qama tu fi'il. Tapi kalau kita lihat dari segi hakikat makna ayat tersebut ialah ada di situ dhamir. Dalam qama iaitu fi'il tu, fi'il madhi tu ada dhamir di dalamnya, yang mana dhamir tu kembali kepada isim yang kita kirakan adalah huwa. Ma qama, siapa? Ma qama huwa. Dia lah. Dia tidak berdiri. Ma qama huwa. Ma qama huwa. Dan sebenarnya memang ayat yang ataupun makna ayat tersebut memang tak lengkap kecuali kita takdirkan adanya isim. Memang takdir di situ perlu supaya ucapan tu dia dikira mustaqim. Okey. Dikira satu percakapan yang memberi faedah. Maka dekat situ ada isim, tapi dekat sini dia kata fi'il dan haraf. Di sini kita takwilannya adalah kita melihat apa yang disebut. Yang tak disebut kat sini ialah isim, iaitu dhamir tu huwa. Huwa tak ada kat sini. So kita melihat apa yang disebut maqama. Okey, kemudian yang keempat, pengarang Imam Al-Haramain kata kalam juga boleh terbentuk daripada isim dan haraf. Isim dan haraf. Contohnya ya Zaid, wahai Zaid. Ini juga macam yang ketiga tadi, dilihat dari segi apa yang dilafaz. Ya Zaid, ada dua je. Yang kita lafaz adalah huruf, iaitu ya dan isim Zaid. Tetapi dari segi maknanya ialah aku memanggil Zaid. Ya Zaidun, wahai Zaid, itu maknanya ialah aku memanggil Zaid. Maknanya ada fi'il yang ditakwilkan ataupun dikirakan di situ. Maknanya ada fi'il juga. Maka ia tak terbentuk sekadar daripada isim dan haraf, tapi ada fi'il. Tapi kita ulang balik pada yang kita sebut yang ketiga, bentuk yang ketiga, contoh yang ketiga tadi tu, dia adalah, contoh ni adalah kalau kita lihat dari segi apa yang disebut. Tapi untuk yang ketiga dan keempat ni, untuk perbahasan lanjut, kita tidak akan sebut sini, tapi dia sudah dibincangkan dalam hasyiah ataupun syarah yang lebih besar daripada apa yang kita sedang baca. Kita sekarang sedang baca matan saja, kita tak masuk kepada detail yang terlampau dalam. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kata pengarang, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin. Contohnya, okey. Kata pengarang, dan ucapan kalam juga terbahagi kepada suruhan, amrin wa nahyin, dan larangan. Ini agak mudah. Contohnya, qum, berdiri, wala taq'ud. La taq'ud maknanya jangan duduk. Jangan duduk. Okey. Suruhan dan larangan ni akan ada satu pembincangan yang besar nanti. Kat sini just kita nak sebut sebagai ianya sebahagian daripada kalam. Kalam juga terbahagi kepada
ucapan-ucapan yang berbentuk suruhan, ada ucapan-ucapan yang berbentuk larangan. Tapi apakah yang boleh diambil daripada suruhan? Apakah makna yang ditunjukkan jika ada suruhan, dan apakah maknanya jika ada suatu larangan yang datang di syarak, itu akan dibincangkan dalam satu bab yang khusus, iaitu babul amri dan babun nahi nanti. Okey. Kemudian kata pengarang dan kalam juga terbahagi kepada khabarin wa istikhbarin, iaitu ucapan juga terbahagi kepada khabar dan istikhbar, iaitu khabar ialah pemberitahuan ataupun perkhabaran. Pemberitahuan ataupun perkhabaran. Contohnya, untuk contoh khabar, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Okey. Itu satu bentuk penyataan. Yang mana kalau khabar ni dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ja'a Zaidun maknanya kita boleh persoalkan betul ke datang Zaid. Maknanya ada perkhabaran yang berbentuk kita boleh persoalkan benar ataupun tidak kalam tu. Tetapi kalau yang bentuk suruhan dan larangan tu, dia tidak ada kita tidak suruhan dan larangan ni dia tidak boleh dipersoalkan. Maknanya dipersoalkan dari segi betul ataupun benar ataupun tidak benar. Maknanya suruhan tu benar atau tidak tu tak berlaku. Suruhan benar atau tidak tu dia tidak dibincangkan. Maknanya benar ataupun tidak sesuatu kalam tu adalah dalam khabar. Khabar, pemberitahuan. Kerana dia terbuka kepada persoalan. Benarkah kalam tu? Kalau ia adalah ucapan yang berbentuk khabar, barulah kita boleh persoalkan benar ataupun tidak. Okey. Dan kalam juga terbahagi kepada istikhbar, iaitu istifham, iaitu ucapan juga boleh datang dalam bentuk pertanyaan, istifham, istikhbar. Contohnya, hal qama Zaidun, hal qama Zaidun, adakah telah berdiri Zaid? Hal qama Zaidun. Hal ja'a Zaidun, adakah telah datang Zaid? Berbeza dengan tadi khabar tadi, ja'a Zaidun. Yang ni hal ja'a Zaidun, adakah telah datang Zaid? Itu bentuk-bentuk ucapan. Kemudian kata pengarang lagi, wa yanqasimu aidan ila tamannin wa 'ardin wa qasam. Okey, tamannin wa 'ardin wa qasam. Okey, dan ucapan juga terbahagi kepada tamannin, iaitu angan-angan. Dia dalam bahasa Melayu ni contoh alangkah itulah. Contohnya, laita syababu ya'udu yawman. Angan-angan ataupun alangkah baiknya kalau waktu muda tu kembali. Ataupun contoh lain, laitali qintaran min adh-dhahabi fa ahujju minhu. Adakah alangkah baik kalau aku ada harta daripada emas, maka aku akan pergi haji menggunakan harta tersebut. Ini satu bentuk ucapan laita, tamannin. Dan yang kedua ataupun kalam juga terbahagi kepada yang kita panggil sebagai ardin, iaitu pelawaan. Contohnya, ala tanzilu indana, ala tanzilu indana, maknanya ialah tak nak singgah ke? Contohnya, tak nak singgah ke? Ala tanzilu indana, ala ta'ti ma'ana, tak nak join sekali ke? Contohnya, itu adalah ucapan yang berbentuk pelawaan, ardin. Okey.
Dan yang terakhir, dan juga ucapan juga terbahagi kepada qasam. Ini yang terakhir, iaitu kata pengarang wa qasamin. Maknanya kalam juga terbahagi kepada, ataupun ucapan juga terbahagi kepada qasam, iaitu bentuk percakapan yang bentuk sumpah. Contohnya, wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah, la af'alanna kadza. Aku akan betul-betul buat kadza, apapulah. Kadza ni contoh je lah. Wallahi la fa'ala, wallahi wallahi la aktuban. Contohnya, wallahi la aktuban. Demi Allah, aku akan menulis. Wallahi la af'alanna kitaban, contohnya. Demi Allah, aku akan menulis kitab. Wallahi la usalliyanna. Contohnya, wallahi la usalliyanna 100 rakaah, contohnya. Demi Allah, aku akan solat 100 rakaat. Solat sunat 100 rakaat. Solat sunat yang jumlahnya 100 rakaat, contohnya. Ataupun wallahi la asuman, wallahi la asuman, la asuman. Wallahi, dan sungguhnya demi Allah aku akan berpuasa, contohnya. Ada dua orang yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tu, dia kata yang bersumpah tu kan, tak nak makan, tak nak tidur, nak puasa, nak beribadat je. Dia sumpah. Tu datang cerita tu kepada Nabi, maka Nabi larang. Contoh. Okey, kita akan berhenti di sini dan kita akan menyambung pada siri-siri yang akan datang pada kata pengarang wa yanqasimu ila haqiqatin wa majaz, iaitu kalam juga wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz, iaitu kalam juga dari segi yang lain boleh terbahagi kepada haqiqah dan majaz, dan sehingga siri yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.